Hello, can you hear me? Didengar tak? Hello. Hello, Hello. Can you hear me? Huh? Hello.
Ni nampak I punya nama kat dalam tak? You dah masuk kan? Hello? Ya. Alright, selamat datang semua, apa khabar dan salam sejahtera. Kita akan memula beberapa minit daripada sekarang. Okey, selamat datang dan Assalamualaikum semua. Semua okey ke? Bersedia ke? Saya nampak ada lebih kurang 100 lebih ke sini. Selamat pagi semua. Pesan ID sebagainya. Alright, cantik. Ini merupakan satu program anjuran MPC dan di Retail NFFB Nexus dan kerjasama dengan Persatuan Universiti Indonesia dan juga pemandu. Kan, apa khabar semua dan salam sejahtera, selamat datang. Terima kasih. Kita akan memulai dari 1 minit daripada sekarang. Okey, bagus saya nampak ada Hoyen kat sini, Wan, Hilmi, Mazniza, Nasrul, Sazuri, Hasnan, selamat pagi, SW, Muhammad Jan, ramai Selamat pagi, inilah hari terakhir kita. Dan selamat datang. Okay. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar dan selamat datang untuk hari ini merupakan hari yang terakhir kita bersama dan pagi ini adalah pagi yang mustahak sebenarnya sebab kita dah lalui 4 hari Kita dah lalui 4 hari dan kita berharap sebenarnya dalam masa hari ini anda juga dapat manfaat dan mana yang baru masuk hari ini sebenarnya kita ada juga sediakan video-video lepas dalam bentuk replay insya-Allah. Kan tim saya akan emailkan, saya selaku moderator saya Jero Azrul jadi saya merupakan usahawan dan online. Jadi kita banyak handle online dan kita ada banyak juga perkara-perkara yang kita buat secara langsung dan tak langsung melalui aktiviti keusahawanan. Dan kita dah gone through dan kita dah sampai kepada finish line. Kita dah sampai pada garis akhir. Garis akhir ni adalah mana orang berjaya ni bukan saja mula tapi dia sampai garis akhir. So tahniah, saya bagi tepukan pada you. Tahniah. Okey, cakap pada tulis sikit tahniah semua tolong cakap kat situ sikit tahniah semua. Dan untuk pagi ni kita ada pelbagai program, tapi sebelum program tu saya nak jemput kita punya sahabat kita Fazwin daripada pemandu untuk ambil masa sikit dan juga untuk sesuatu yang mungkin boleh kongsikan dan persediaan pada you. Okay, so saya test Fazwin di talian ke? Yes, saya Azrul. Alright, baik. Okay, silakan. Saya akan teruskan dengan Cik Puan Fazwin kita. Silakan. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua peserta hari ini. Hari ini agak menarik sesi webinar kita akan membincangkan tajuk e-wallet dan e-payment dan tuan-tuan dan puan-puan akan mendengar perkongsian daripada 2 speaker pada hari ini. Tapi sebelum tu, saya ingin memohon sekali lagi kepada peserta semua untuk mengisi borang soal selidik bagi webinar ini. Bagi yang sudah mengisikan borang ini sebelum ni, terima kasih banyak-banyak dan tak perlu lagi isi semula. Peringatan ini hanya bagi yang belum ada kesempatan untuk mengisi borang ni ataupun yang baru sahaja menyertai kami di webinar ini. Jadi untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kami telah pun menerima dalam 95 respons setakat ini dan memandangkan setiap hari kita ada lebih kurang 200 peserta. Saya harap yang masih belum mengisi lagi borang ini boleh tolong menaikkan jumlah responden kami.
tuan-tuan dan puan-puan boleh akses borang soal selidik ini dengan mengimbas kod QR yang dipaparkan di skrin sekarang menggunakan telefon pintar ataupun smartphone. Dan kalau tak ada QR code scanner, boleh akses borang soal selidik itu menggunakan link di bawah tu. Kami juga akan meletakkan link dalam chat room yang di sebelah tu ya. Jadi untuk pengetahuan semua, soal selidik ini adalah sebahagian daripada kajian yang dijalankan oleh MPC dan pemandu associate sediaan berhad. Kajian ini bertujuan untuk memahami status semasa penggunaan teknologi digital dalam kalangan SME kita dan juga untuk menilai potensi dan kecenderungan digital anda, lebih kepada ke arah mana dan sama ada lebih berminat kepada pemasaran digital, e-marketplace ataupun delivery melalui platform digital ataupun e-wallet dan e-payment yang akan dibincangkan pada hari ini. Jadi saya kira jika semua sudah jelas dan semua boleh akses borang tu, saya serahkan semula kepada Encik Azrul untuk agenda webinar yang seterusnya. Sekali lagi terima kasih dan sekian daripada saya. Assalamualaikum. Okey, baik-baik. Terima kasih daripada Cik Wafazul. Terima kasih. Kita akan berjumpa beliau nanti di akhir rancangan nanti. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum semua dan apa khabar? Dan kita akan mulakan pagi ini dengan menarik. So kita akan play satu video sementara kita akan masukkan lagi satu presenter dan daripada khususnya untuk lihat pagi ini daripada Boost. So silakan. Useful tips to boost your sales. Now that you're familiar with the app, let's take a look at a few tips to boost your sales. Whether it's a counter standee, a storefront sticker, or an outdoor banner, make sure that your Boost POSMs are placed in highly visible locations in and around your business space. Highlight to your customers that paying with Boost app is the more rewarding way to pay. They'll enjoy instant shake rewards on the spot every time. Don't make your customers wait. Always be ready to accept a transaction by logging on the Boost business app at all time. Place your Boost QR code in an easy-to-scan location, ideally at your front counter facing towards your customers. Avoid having too many POSMs on display, as it can be confusing. If you need POSM materials, please don't hesitate to contact us. Facing issues with the Boost business app? If you encounter any issues, reach out to us at business@myboost.com.my. Our Boost Business Service team is available from Mondays to Sundays, including public holidays, from 9 a.m. to 9 p.m. Thanks for watching. Now go boost your business! Alright, Assalamualaikum. Cik Azmi? Apa khabar Cik Azmi? Silakan. Okey, video lagi satu. Okey, baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Okey. So, terima kasih kepada pihak MPC kerana bagi kami Boost peluang untuk kasih presentation hari ini. Anything Cik Azrul? Tak, silakan terus. Terus sharekan slide tu. Teruskan terus dan terima kasih banyak-banyak Cik Azmi kerana sempat untuk bantu kita juga untuk bantu usahawan kat luar sana. Silakan Cik Azmi. InsyaAllah, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya ada dua benda nak share dengan semua usahawan-usahawan di sini daripada saya Axiata, company Axiata, kumpulan Axiata. Saya bermulakan dengan penggunaan e-wallet daripada Boost. So cara bijak menerima bayaran, saya start presentation saya dengan Boost. Okey, informasi mengenai kumpulan Axiata. So saya terangkan serba sedikit tentang informasi tentang kumpulan Axiata currently. Axiata adalah salah sebuah syarikat telekomunikasi terbesar di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Mengikut prestasi ini pada prestasi 2018, pendapatan kami pada 2018 pada 23.9 bilion. Warga kerja sebanyak 12,000 dan jangkauan kami berada di 9 serantau, maksudnya 9 negara.
Di bawah perniagaan digital Axiata kami ada bermula dengan 3 company. Sekarang dah jadi 4. So company di bawah perniagaan digital Axiata Digital Services, di bawah Axiata Digital Services ada Boost, e-wallet, ADA, Axiata Digital Analytics, Appigate dan lagi satu Aspirasi, di mana Aspirasi ni sebenarnya tertubuh juga hasil dulunya. Sebenarnya Aspirasi adalah salah satu produk di bawah Boost, tapi telah being incorporated itself menjadi sebuah company sendiri yang mengoffer dan yang menawarkan perkhidmatan sendiri kepada peniaga-peniaga di pasaran. So saya teruskan. 3 perniagaan digital, DVS, digital advertising dengan platform, kami cuba membina satu negara, satu region, juara satu negara, juara satu region dan juara satu global. Dalam digital finances, kami ada Boost dan Aspirasi. Sekarang saya akan explain pasal Boost dan Aspirasi, saya akan explainkan later sebentar lagi. Digital advertising ADA. ADA digital advertising ni adalah regional company di mana dia largest syarikat terbesar tersendiri yang dikuasakan oleh digital data marketing agency in Asia. So yang ketiga adalah Appigate. Appigate adalah platform digital untuk peniaga-peniaga, untuk orang membeli, contoh untuk membeli barang-barang di internet. So it's a platform, payment platform, internet payment platform, and then it fall under Appigate, di bawah company Appigate kami. So seterusnya, so informasi mengenai, saya teruskan informasi mengenai Boost. So sebentar ya, ini saya ada video nak dikongsikan bersama. Ya, sekejap. Oh, video dia tak boleh main kat sini, minta maaf. Sepatutnya ada video di sini, saya boleh sharekan bersama, minta maaf. Saya pun tak berapa nak operate because this is quite a new system. Minta maaf Cik Azrul ya. So saya teruskan. Tak ada masalah. Boleh saya tahu video tu video internal ke ataupun daripada link ada kat YouTube ke? Tak, dia kalau presentation biasa dia memang boleh main teruslah. Dia tak ada kat YouTube. Cuba buat share you punya share. desktop lah. Itu biasanya boleh play share desktop terus. Alright, share desktop. Ini kan share application window. Okay, sekejap. Saya share di desktop. Cuba try dekat situ. Okay, sementara kita testing. Okay, bye. Untuk pengetahuan anda, kita sekarang berada dengan Cik Azmi daripada Boost dan dia merupakan salah satu kaedah untuk dalam e-dompet ataupun e-bayaran So jadi ini yang kita sedang buat dan juga kongsikan kepada anda. Okay, video dia. Nampak ke? Nampak tapi tak ada sound pasal kita tak pilih direct daripada tu. Tapi tak apa, nampak video pun mungkin boleh terangkan sikit lah. Alright. Okay, clear? Clear. Right. So daripada video tersebut kita boleh nampak bagaimana aplikasi Boost digunakan. Kami gunakan aplikasi Boost di mana-mana saja. Aplikasi Boost boleh digunakan, boleh digunakan di mana-mana saja. Boleh digunakan untuk membuat bayaran. Jika keluar makan, di dalam video tu dia tunjuk kalau kita keluar makan ramai-ramai, aplikasi Boost ni kita boleh bayar macam contoh kongsi-kongsi bayar. So setiap orang boleh bayar dia punya bahagian. So maksudnya seorang bayarkan dulu ikut bil tu, so yang lain dia akan hantarkan bil kepada setiap kawan-kawan dia untuk dapatkan bayaran balik. So maksudnya it's very secure, dia sangat selamat dan sangat detail tentang penggunaan dan you punya transaksi, apa yang transaksi yang you lakukan dalam Boost. Maksudnya kalau you kasih duit kepada kawan you pun, you boleh ada transaksi tu ada berdaftar dalam anda punya aplikasi. So sangat secure dan sangat bagus. So itu antara video yang video tu cuba terangkan sebentar tadi. So saya teruskan dengan presentation saya ya.
Okay. Hello? Ya, ya, Hello? kita masih on air. Kita Okay. menunggu untuk share slide saja ni sekarang ni. Saya tak boleh bergerak slide saya ni. Okey, sekejap Alright, sebab saya terima slide dekat sini sebenarnya. Macam mana boleh masuk ke sini? Okey, tak boleh bergerak Macam mana saya nak Okay, sekejap saya try balik. Okay, saya try. Okay. Boleh nampak? Okey, dah boleh dah. Okay, right. Saya continue balik. Masalah technical. Tak, dia tadi masalah teknikal tapi benda sama juga dia kontrol tu tiba-tiba muncul kat saya. Saya Okay, boleh tak kontrol apa. slide tuan. Silakan. Jadi saya bagi Alright, balik tadi. Saya teruskan. Sila. Kami bermula, Boost Axiata bermula pada Januari 2018. Aktiviti kami dalam memperkasakan industri tanpa tunai ni. Setakat ni sampai April 2020 kami sudah mempunyai 7.5 juta pengguna dengan 150,000 titik sentuh peniaga. Maksudnya touch point, bukan titik sentuh lah. Maksudnya jumlah-jumlah peniaga yang ada bersama kami. So until sekarang kami mempunyai 150,000 peniaga dan aktif user kami adalah yang paling tinggi di kalangan semua e-wallet di Malaysia. So aktif pengguna dan juga aktif kedai yang aktif juga kami juga adalah yang tertinggi dan kami juga merupakan mempunyai GTV. GTV ni bermaksud gross transaksi value. So maksudnya transaction value kami adalah yang paling tinggi di kalangan e-wallet jugalah buat masa ni. Kami masih aplikasi terunggul dalam e-wallet di Malaysia buat masa ni. So saya teruskan. Ini antara partner-partner, branded partner yang bekerja sama dengan kami sekarang since kami started. Untuk makanan dan minuman, kami ada KFC, kami ada T-Life. Pengguna boleh pergi KFC, bayar pakai bus. Pergi T-Life, Chicken Rice Shops. Untuk fashion, kita ada Jekyll. Untuk sekarang mungkin boleh beli baju raya kat Jekyll pakai, last year lagi dah boleh. So kita boleh beli baju raya semua pakai Jekyll, pakai bus kat Jekyll. Untuk percutian dan pengangkutan, kami bekerjasama dengan Explorer, Catch That Bus, Firefly. Untuk kesihatan, banyak farmasi-farmasi yang bekerja dengan kami yang well branded, contohnya Watson, Caring, GNC, kepada yang kurang popular Alpha Pharmacy. So kami bekerja dengan banyak farmasi dan banyak juga promosi yang kami jalankan dengan farmasi-farmasi ni. Sila lewati kami punya website untuk ketahui promosi terkini. Hiburan dan gaya hidup, kami bekerja dengan MBO, boleh tengok wayang pakai bus, pay by bus, kami even ada vouchers and even kami punya vouchers, even kami punya points boleh ditukarkan untuk membeli vouchers MBO dalam kami punya aplikasi. Untuk services, kami bekerja dengan DBKL, kami kerja dengan Shell, air Selangor, so boleh bayar bil Astro duduk kat rumah, tak payah pergi mana-mana, just sit. Yang paling interesting sekali dengan DBKL, kami bekerja di mana anda tak perlu keluar pergi ke mesin untuk membuat bayaran parking. Anda hanya perlu duduk dekat tempat anda, login into Boost aplikasi, buka dekat services, cakap nak bayar parking, go into DBKL and then you boleh bayar parking. Tapi sebelum tu anda perlu mendaftar kereta anda dalam aplikasi Boost, plate number dan sebagainya lah. So anda hanya perlu duduk di tempat duduk anda untuk bayar parking. So sangat interesting. Dan bil-bil yang lain tak payah keluar rumah, tak payah beratur, just duduk dekat rumah, boleh bayar by Boost. Kepada yang pakai prepaid, tak payah pergi kedai, boleh top up dekat rumah. So it's sangat-sangat menyenangkan. Untuk peralatan, kami juga bekerja dengan Sengheng. Nak beli elektrik, barang-barang elektrik boleh beli di sana, boleh pakai bus. Barangan runcit kami kerja dengan Tesco, NSK, KK Mart, MyDay, 99 Speed Mart. Boleh beli Pampers, boleh beli apa saja di sana gunakan bus. So
pakai aplikasi Boost, boleh beli apa-apa saja di kedai yang terpilih dekat sini. And then pembelian atas talian, kami bekerja dengan Zalora, Lazada, Fave, Shopee, boleh beli online, bayar pakai Boost juga. Dan lagi satu, dengan pendidikan dan universiti, kami currently, as I know, kami bekerja dengan 17 universiti awam di Malaysia, di mana kami boost kedai-kedai di dalam universiti, di dalam kampus tersebut dan juga admin universiti itu sendiri, di mana setengah-setengah universiti tersebut anda boleh bayar anda punya denda menggunakan boost. So ini yang kami cuba lestarikan, memperkasakan ekonomi digital dengan not only kami pergi kepada consumer, kami juga bekerjasama dengan future kami punya pengguna masa depan, iaitu pelajar-pelajar di universiti. So kami bermula daripada peringkat awal lagi untuk mengenal pasti pengguna kami di masa hadapan lah. So ini cara-cara, ini saya nak cuba terangkan pengguna sebagai pengguna, macam mana anda nak perlukan masukkan wang anda dalam sebagai pengguna, anda nak perlu top up, nak depositkan wang anda masuk dalam Boost account. So kami bekerja dengan 17 bank, local bank sahaja. So anda boleh gunakan kad kredit, anda boleh gunakan debit card, anda boleh gunakan online banking untuk memasukkan duit di dalam wallet anda untuk penggunaan. Okay, so akan datang kami akan buat kami panggil sebagai top up stations lah. Basically kami akan, insyaAllah kami akan bekerja dengan petrol station, di mana contoh macam Abang Biru buat lah. So boleh pergi ke petrol station and then top up. So moving forward, kami akan venture, akan look into this lah. Okay, so 17 bank, local bank, semua bank kami kerja. We are working with all 17 banks. So siapa yang ada account dengan bank-banks ini boleh top up terus, boleh masukkan duit terus dalam Boost aplikasi kami, kita punya user Boost aplikasi as a user. So manfaat menggunakan Boost. Okay, Boost untuk consumer. Banyak manfaat yang kita boleh dapat kalau kita pakai Boost ni. Saya sangat seronok nak berkongsi pengalaman pakai Boost e-wallet dengan sekarang ni COVID-19 ni kan. So banyak orang cautious tentang circulation of fat cash yang kita dapat sekarang ni, takut ialah COVID corona. So it's something good kalau kita dapat tahu apakah kelebihan penggunaan Boost dan kelebihan dia, sebab saya rasa buat masa ni adalah masa terbaik untuk kita semua gunakan e-wallet, sebab tiada kontak antara, pengurangan kontak antara kita dan pembeli, dan tiada langsung kontak antara kita dengan cash circulation tu, sebab kita tak tahu duit tu datang daripada mana. So biar saya teruskan terangkan kelebihan Boost untuk consumer. Macam saya cerita tadi, prabayar tambah nilai, sesiapa yang pakai prepaid, yang tak pakai prepaid pun boleh, dia nak top upkan prepaid untuk kawan dia pun boleh, just sitting at your home, tak payah beli kedai handphone, masuk top up prepaid, you can top up for yourself dan you boleh juga top up untuk orang lain. Kalau you pakai prepaid number, dekat lagi satu phone, you boleh top up that phone just using boleh guna dengan menggunakan akaun Boost anda sekarang, just top up akaun lain. So you just duduk kat rumah, tak payah pergi kedai, and then you boleh dapat point lagi dengan top up. You beli top up your phone, you dapat point. Okay, and then kedua, voucher digital. Voucher digital sangat interesting dekat Boost, macam-macam voucher digital. Macam saya cakap juga tadi, MBO ada voucher digital, you boleh beli, harga dia lebih murah daripada harga kalau you beli tiket dekat luar. So you beli voucher digital, you beli digital, you tukar, you boleh tengok wayang dengan harga yang lebih murah. So kami menawarkan harga yang sangat menarik di dalam voucher digital kami. Kadang-kadang ada 20%. Just kepada pengguna-pengguna dinasihatkan sentiasa tengok kepada promosi-promosi yang kami adakan untuk voucher digital kami. Ketiga, yang ni yang paling popular, yang ini yang the core business kami,
pembayaran melalui QR, online and offline. So online ni maksudnya pembayaran kita boleh bayar di online and then kita bayar melalui e-bus melalui online. Kita scan QR code yang tertera online tu dan kita membuat pembayaran. Dan kedua offline ni maksudnya yang di kedai-kedai tu. Kita pergi kedai, 99 Speedmart, kita beli Pampers and then kita bayar pakai bus, scan kalau 99 Speedmart kita akan keluarkan QR code kita. So dia akan scan dekat kita, so dia akan tolak duit kita berdasarkan kepada amount yang kita beli daripada 99 Speedmart. So ketiga, benda ni sangat-sangat interesting. Ganjaran daripada Shake. Kami panggil Shake Reward. Shake Reward ni kami beri kepada pengguna bila pengguna melakukan setiap kali transaksi. Dulu setiap kali transaksi kami bagi cashback nilai mata wang 20 sen, 50 sen. Sekarang kami kasih points. Setengah orang cakap kenapa kasih points, setengah orang cakap kenapa tak baguslah sebab kasih point tak dapat duit, tak real life. So bagi saya points sangat adil sebab kami value customer based on anda punya penggunaan dan berapa lama anda dengan bus dan berapa banyak kali anda dah guna bus. Di situ kami nilai anda dan kami reward anda dengan point based on anda punya kesetiaan kepada kami. So kalau dulu kami bagi cash money, maksudnya orang baru dengan orang lama beli barang harga yang sama, kemungkinan orang lama akan dapat refund cashback lagi kurang daripada orang baru. Padahal orang lama ni dah pakai bus lama. So apa yang kami cuba buat sekarang, kami nak reward pengguna-pengguna yang setia dengan bus. Kami tukar sistem reward kami bagi ganjaran Shake Reward dengan points. Tapi sebenarnya jika kita di level 4, sesiapa saja yang berada di level 4 sebagai pengguna bus, kalau anda reward points sebenarnya sangat menguntungkan. Sangat menguntungkan di compare dengan normal cashback. Okay, tak apa, leave it because saya pun tak ada masa banyak nak bercakap. So yang keempat, pemindahan wang. Pemindahan wang boleh dilakukan melalui aplikasi bus di mana kita nak hantar duit kita dekat siapa-siapa pun boleh, kat anak kita. Tapi make sure kita hantar tu kepada pengguna bus jugalah. Maksudnya orang yang kita nak hantar duit tu kena ada akaun bus juga. So kita boleh hantar kepada sesiapa saja, real time, tak sampai 2 saat dia boleh dapat duit tu without any charges. So tak ada charge. Kami tak akan kenakan bayaran kepada kos penghantaran duit tu. So boleh lakukan daripada akaun kita, kita boleh transfer. Okay. Dan keenam, pembayaran bil. Pembayaran bil macam saya cakap tadi lah, bil Astro, bil air, boleh bayar bil Astro, bil air ya buat masa ni. Boleh bayar bil Astro, bil air, bil telefon, hanya duduk di rumah, bayar bil anda di rumah, tak payah pergi beratur, tak payah berjalan, sangat menyenangkan. Kelima, parking yang tadi saya share. Buat masa ni kami bekerja dengan directly bekerja dengan DBKL dengan Majlis Perbandaran Kota Baru. Tetapi untuk aplikasi Jom Parking Smart Selangor, anda boleh top up wallet Jom Parking Smart Selangor tu melalui bus aplikasi. Tapi kami tak bekerja directly, bermaksud anda masuk kepada SSDU punya apps tu untuk parking tu, anda beli kan dia kena top up dia punya wallet dalam tu untuk bayar semua. So you boleh top up melalui aplikasi bus. So indirectly kami bekerja juga dengan SSDU tapi kami berada di dalam dia punya aplikasi lah. So indirectly kami juga berada di almost everywhere council dekat Selangor ni. Yes. Sebab ada setengah-setengah yang tak bekerja dengan SSDU lah. So apa saja yang berada dalam aplikasi SSDU, kami boleh beli top up melalui kami punya aplikasi lah. Okay. Okay, ni untuk Express, KLIA Express. So pengguna boleh beli KLIA Express melalui aplikasi bus. Kami bekerja directly. So dalam kami punya aplikasi saja anda boleh beli tiket KLIA Express. Masa-masa mula-mula di launch tu kami even kasih promosi up to 100% cashback. So banyaklah, kebanyakan saya punya colleague pun biasa travel sendiri pun terus naik KLIA Express. So, kalau diorang nak pergi KLIA sebab diorang dapat maximum 100% tapi usually dapat 30%, 40% lah.
dia punya cashback. So kempen dan inisiatif untuk menggalakkan gaya hidup digital bersama rakyat Malaysia, kami dah lakukan lama dan kami teruskan lakukan kempen ini. Kami ada perkhidmatan pelanggan yang sangat berdedikasi, yang sangat bersedia untuk membantu pengguna bus sebanyak membantu 7.5 pengguna bus sekarang ini. So ya, saya teruskan dengan ini. Kemudahan transaksi tanpa tunai ke arah pembangunan ekonomi yang mampan. Satu, pembayaran terus ke dalam bank akaun berdaftar. Kedua, mengelak ketirisan kaunter di pembayaran. Tiga, memudahkan pengurusan wang tunai. Ini 3 core elemen penting yang perlu ada sebagai peniaga. Kenapa kita perlu fikir untuk menggunakan bus aplikasi ni sebagai peniaga? Satu, pembayaran terus dalam masuk bank account kita. Bila dia masuk dalam bank account kita, dia mengelakkan ketirisan wang di kaunter pembayaran. Yang ketiga, bila dah kurang cash, kurang coins, memudahkan pengurusan wang tunai dan duit tukar. Tak ada duit tukar lagi. So dia mengurangkanlah, mungkin sekarang kita tak ada 100 semua orang pakai e-wallet kan, tapi dia mengurangkan proses tu. So kita kena start untuk kita, bukan untuk kita educate kita punya customer pun pakai, sebab sekarang dengan masalah COVID, I think saya rasa it's a good time for us to start to change, untuk start mula berfikir untuk berubah, untuk start pakai e-wallet lah buat masa ni. So saya faedah kepada peniaga, saya terangkan satu-satu. Ada 4 faedah kepada peniaga yang sangat penting saya nak terangkan. Satu, peluang mengembangkan perniagaan melalui pelanggan-pelanggan bus. Okey, saya terangkan. Buat masa ni kami ada 7.5 juta pengguna. Kami punya active user sangat tinggi. So maksudnya daripada 7.5 pengguna tu, kami punya aktif, kami punya minta maaf saya terangkan, definisi aktif bagi pengguna bagi kami adalah pengguna yang melakukan top up. Bukan pengguna yang dapat duit, dia pakai, kan, contoh dapat duit free, voucher, dia pakai, and then kami consider dia sebagai aktif. Tak, kami consider pengguna aktif kami kepada yang melalukan, apabila dia membuat transaksi penambahan wang ke dalam akaun dia, so kami consider dia sebagai pengguna aktif. So peluang mengembangkan perniagaan ni, maksudnya kami ada ramai pengguna aktif, ramai pengguna bus sangat loyal dengan bus. Kami akan, banyak pengguna bus dia akan berbelanja kepada kedai yang ada menawarkan bus e-wallet. Sebab satu, dia nak collect points, satu, it's convenient dekat dia, dia tak payah bawa duit. So pengguna bus sangat loyal. So dengan jadi pelanggan kepada kami, dengan menjadi peniaga bersama peniaga bus, jadi rakan partner kami, anda dapat exposure, anda dapat peluang kepada 7.5 juta pengguna yang kat luar tu, yang sentiasa mencari kedai bus untuk berbelanja. So macam mana dia nak tahu anda adalah kedai yang ada guna bus? So dalam aplikasi kami ada satu section, we call it store locator. So di mana bila anda didaftarkan sebagai peniaga kami akan masukkan anda dalam store locator tu. So bila masa pelanggan berada dalam 5 km radius kawasan kedai anda, dia pergi dekat store locator, kedai anda akan berada dalam list 5 km radius tu. Katalah kedai anda kedai makan, so dia akan pergi kat tempat, dia pergi klik kat tempat makan minum, dalam 5 km radius akan keluar list kedai makan minum termasuk kedai anda. So ia membuka peluang kepada anda, kepada pelanggan baru yang sebelum ni tak pernah kenal kedai anda. So ini yang saya maksudkan dengan peluang mengembangkan perniagaan anda. Kedua, berkomunikasi dengan pelanggan anda melalui platform bus dan mesej bersesuaian dengan masa dan tempat. Anda boleh bekerja dengan kami jika anda berniat untuk mengembangkan perniagaan anda. Contohnya, katalah perniagaan anda nak melakukan satu promosi dalam kawasan anda, kawasan geografik kawasan anda, certain time, certain masa dengan promosi yang difundkan oleh company anda sendiri. So anda datang dengan bus, you talk to us, come to our marketing team telling that okay, kami ada program ni, we want to do, kami nak buat benda ni pada waktu ni, pada tarikh ni. So ini dia punya visual. So anda boleh kongsi dengan kami
dan kami akan tentukan antara 4 channel yang kami ada, social media apps, in-app marketing, email dan email in-app. Antara 4 ni, yang mana satu kami nak push. So we can help you untuk berkomunikasi dengan pelanggan anda. Kami ada bermacam-macam cara untuk berkomunikasi. Contohnya anda nak berkomunikasi dengan geographical area sahaja ke? Maksudnya orang yang lalu kawasan tu terus dapat notifikasi anda maklumat tersebut, ataupun nationwide. Tapi ada requirement yang anda perlu penuhi untuk certain message yang anda, contohnya anda nak sampaikan nationwide. So anda kena mempunyai kedai nationwide jugalah, supaya able, bila kami hantar nationwide, so customer nationwide able to reach you at their area. So itu yang saya cuba maksudkan. So tak bolehlah kita cuma ada kedai di KL tapi kita nak reach customer nationwide, tiba-tiba orang Terengganu nak pergi kedai awak, oh tak ada. So it looks like macam boost telling something not good, something is not there, tak kena dengan kawasan dia. So benda-benda tu kita boleh bincang, come dengan boost, talk to us, talk to our marketing team. Kami akan tolong anda untuk berkomunikasi dengan pelanggan anda dengan cara dengan menggunakan platform kami. Yang ketiga, dijamin selamat. Hasil perniagaan dimasukkan terus dalam akaun bank, elakkan kecurian di premis perniagaan, kurangkan risiko terhadap wang. Kepada yang biasa main cash, daily cash, saya rasa benda ni sangat-sangat crucial. Sebab touch wood, satu hari orang buat hal, hilang duit kaunter kita semua. Hilang kaunter satu hari punya perniagaan, saya rasa dah makan kita punya modal untung 10 hari punya untung kot. So satu hari punya revenue. So dengan penggunaan boost dijamin selamat. Hasil perniagaan orang bayar, you punya duit cash tak nampak dalam kaunter, terus masuk dalam you punya bank account. So ia elakkan kecurian di proses perniagaan. Orang yang jaga kaunter pun bila duit dah tak banyak, dia pun dah tak ada, alamak nak curi pun benda tak banyak. So dia mengurangkan. Saya tak cakap dia prevent, dia mengurangkan. Sebab sekarang masih lagi ada orang gunakan cash dan ada setengah orang sudah start menggunakan e-wallet. So dia mengurangkan kecurian dan dia kurangkan risiko terhadap wang palsu. Sekarang banyak orang pakai wang palsu. Kita tak boleh nak salahkan kita punya pekerja kat kaunter bila dia terambil wang palsu, sebab kita sendiri pun boleh terkena macam tu. Sebab bila orang terlalu ramai bayar. So benda ni bila bayar menggunakan boost, so penggunaan wang palsu tu dah dikurangkan. Okey. So sekarang penggunaan yang keempat adalah pengurusan wang yang lebih mudah dan teratur. Tak perlu lagi menyediakan wang tunai shilling setiap hari, tak perlu buang masa mengira wang tunai shilling. Maksudnya semua tu transaksi tu kami akan rekodkan dan kami akan hantar kepada encik tiap-tiap malam. Maksudnya kepada peniaga kami pada 12.01 minit malam kami akan hantar transaksi, daily transaksi transaksi harian kepada email anda. Dan kalau anda tak malas nak menunggu transaksi tu, anda boleh check dekat anda punya aplikasi. Kami untuk merchant, setiap merchant kami sediakan juga aplikasi merchant. Untuk merchant kami panggil merchant app, di mana merchant sendiri boleh tengok aplikasi dia by day, by week, by month, by monthly selama 18 bulan. So transaksi semua tersimpan dalam aplikasi tersebut. So kami sediakan 2 aplikasi dan juga email yang kami hantar tiap-tiap malam kepada encik, kepada peniaga kami. So inilah 4 faedah kepada peniaga yang sangat-sangat penting kalau dengan penggunaan boost ni. Peluang meniaga untuk mengembangkan perniagaan, satu, saya recap. Satu, peluang mengembangkan perniagaan. Kedua, berkomunikasi dengan pelanggan anda. Ketiga, ia jamin selamat. Yang keempat, pengurusan wang yang lebih mudah dan teratur. Okey. So, ya, ini laporan transaksi yang saya sediakan. Minta maaf. Ini laporan transaksi yang disediakan oleh Boost kepada pelanggan yang tiap-tiap malam kami hantarkan. Ini contoh-contoh transaksi ni. Saya nak kena cepat sebab saya ada lagi satu presentation. Okey, ini zero cost kepada peniaga dan pengusaha. Ada soto, tiada kos penyertaan. Maksudnya segala penyertaan free, tak ada kos. Kami akan datang, kami akan on board, kami collect documents dan document requirement and kami isi, tak perlu bayaran kepada kami. Okey.
Yang kedua, kosong MDR charges, tiada charge bagi transaksi 2020 untuk outlet tunggal. Maksudnya kalau ada satu outlet kami tak charge langsung MDR. 0% untuk 2020 ni. Yang ketiga, T+1 penyelesaian. Maksudnya T+1 ni adalah penyelesaian ni maksudnya duit masuk dalam bank. Okey, merchant akan tanya, kalau orang buat bayaran hari ni bila duit tu masuk dalam bank account saya? Okey, penyelesaian kami adalah T+1. Transaksi +1. Maksudnya transaction date hari ni +1 besok masuk dalam bank account dia kalau dia pakai Maybank dengan M-Bank. Kalau dia pakai bank lain T+2. Ya, T+2. So bank Maybank dengan M-Bank Islamic, kalau dia pakai M-Bank Islamic dengan Maybank T+1. Yang keempat, tiada perlu minimal integrasi ke sistem pembayaran. Contoh, setengah-setengah customer dah ada POS system. Saya dah ada POS system saya. Kenapa saya tak naklah pakai normal static ni sebab susah nak buat accounting. Okey, tak apa. Kami tapi bergantung juga kepada jenis POS. Kami akan lakukan integrasi kepada POS anda tanpa bayaran minimal. Tapi bergantung kepada brand jugalah. Bukan semua brand kami boleh integrasi. Ya, untuk yang boleh kami integrate, kami akan integrate dengan percuma. Ya. So, okey, berita baik untuk rakan Boost dari Aspirasi. Ini sambungan saya hari ni. Saya nak sambung lagi. Ini last presentation. I think I got another 20 minutes. About 70 minutes roughly. 17 minutes. Sangat menyeronokkan, sangat berita baik kepada semua rakan Boost. So, cepat-cepat jadi Boost punya merchant supaya boleh entitled untuk dapat berita baik ni sebenarnya pertolongan during COVID situation ni. So okay, tanpa membuang masa lah, without due forward, saya teruskan saya punya presentation berkenaan dengan Boost Aspirasi berkenaan dengan Aspirasi, minta maaf. Okay, so Aspirasi saya terangkan I think ini saya dah benda yang sama yang saya terangkan tadi. Okey, yang ni saya terangkan membina dan mengurus bisnes-bisnes digital yang inovatif. Boost dan Aspirasi, nampak kami bekerjasama. Juara perkhidmatan kewangan di dunia. E-wallet terbesar di Malaysia, bayan itu untuk Boost, bayan QR, bill, top up, prepaid, bayaran letak kereta. Solusi B2B di Indonesia. Okey, saya lupa nak terangkan, Boost juga ada di Indonesia, tapi di Indonesia Boost hanya boleh lakukan pembayaran, pemulihan pelanggan dan inventory digital sahaja. Kami gunakan di sana. Dia tak lebih daripada itu. Dan okey, yang di bawah sekali itu yang pembiayaan mikro dan pembiayaan mikro dan insurans mikro. Okey. Yang ini adalah produk-produk yang ditawarkan oleh Aspirasi yang akan saya terangkan sebentar lagi. Pembiayaan untuk PKS dan produk insurans di Malaysia dan Indonesia. Saya nak cuba terangkan hari ini tentang market kita di Indonesia. Pembiayaan mikro dan insurans daripada Aspirasi untuk pelanggan-pelanggan kita di Malaysia. Saya teruskan ya. So Aspirasi sekarang dia ada satu produk yang sangat menarik berkenaan dengan COVID-19 ni. Mengambil inisiatif kerajaan dan kami bekerja dengan kerajaan. Aspirasi telah menjalankan satu program dengan kerajaan memperkenalkan satu produk yang sangat berguna kepada pelanggan-pelanggan dan peniaga-peniaga kita buat masa dalam COVID punya situation sekarang. So saya teruskan dulu dengan ni. Aziata mula berjinak dengan perniagaan digital melalui e-wallet Boost. Okey, macam saya terang tadi, Aspirasi sebenarnya datang daripada Boost. Dulu kami call it micro credit di bawah Boost, di mana kami memberi pinjaman kepada peniaga-peniaga Boost dalam kadar pinjaman 1,000 hingga I think masa kami start dulu dalam 1,000 hingga 30,000 tak salah saya. So masa Boost Wallet kredit. So sekarang dia dah jadi kepada, bila benda tu dah grow, kami incorporated the department, jadikan satu company Aspirasi di mana menawarkan produk-produk yang tersendiri dan additional produk seperti insurance dan lain-lain. So ini dia master account contoh.
Ini melalui e-wallet, ini yang terangkan lah. Ini sebenarnya pasal Boost. So saya terangkan aspirasi. Aspirasi ialah platform naungan digital yang menyediakan perkhidmatan kewangan digital. Aspirasi menawarkan pelbagai perkhidmatan kewangan secara digital seperti pembiayaan mikro, insurans mikro bagi membantu semua kelompok masyarakat dalam mencapai matlamat perniagaan dan hidup mereka. So maksudnya kami memberi assistance kepada peniaga-peniaga kecil dalam bentuk pembiayaan dan juga insurans untuk menjaga peniaga-peniaga kami. Misi dan visi aspirasi untuk membantu mencapai cita-cita perusahaan dan individu yang selama ini bertumpus lumus bekerja untuk masa hadapan yang lebih baik. Kami ingin memberi maksud baru kepada kejayaan untuk perusahaan dan konsumer yang memerlukan melalui alat-alat yang dapat membantu mereka. Visi kami untuk menjadi jenama kewangan yang paling relevan bagi perusahaan mikro lah dekat Asia Tenggara. So kami ingin mencipta realiti baru di mana kemajuan kewangan biarpun secara peribadi atau profesional dapat dirasai oleh semua kelompok masyarakat. Okay, so saya minta maaf, boleh tak saya share sikit video ni sebab saya rasa saya tak boleh share dekat presentation ni Cik Azro? Hello? Boleh sila. Alright Bentar. Nampak ke saya punya skrin? Nampak ya. Okay. Oh, dah nampak video Saya dapat feedback yang ramai tak nampak video, minta maaf Okey, tak apa, mungkin cuba lagi. Cuba lagi ke? Sekali lagi? Sekali lagi. Sebab video tak keluar tadi. Okey. Ya, tak ada video tadi. Sound tu saya yang on kan. Okey, saya start sekali lagi Alright, cuba. Nampak? Nampak? Tak ada keluar. Sekejap saya cuba bantu. Okey. Tak apalah tuan, saya ingat saya teruskan sebab masa pun dah tak banyak. Saya teruskan dengan silakan. Mungkin sekejap lagi ke? Sangat penting. Saya ada sangat penting saya nak share ni sebenarnya. Benda ni sangat-sangat useful untuk inilah untuk merchant Boost sekarang. So, okay, sorry Okay, alright. Boleh saya start ke? Dapat balik boleh silakan.
Saya dah tak boleh. Saya sedang uruskan video tu. Silakan teruskan. No, saya punya presentation tak boleh, tak move, cannot move. Saya sawak Tak apa. Saya yang akan playkan video tu. Sekejap silakan. Okey. Teruskan dulu. Saya tak boleh nak move saya punya slide, Cik Azro. Okey, sekejap Ha. Saya tengok sekejap. Sebab tadi dah stop sekejap kan? Ya saya. Dia macam minta maaf. Okey, silakan. Alright. Patutnya dah boleh tu. Okay. Okay, so saya tadi adalah video tadi sebenarnya dia tunjuk macam mana apakah jenis-jenis peniaga-peniaga yang kami bagi assistance lah, pertolongan, aspirasi beli pertolongan. So saya terangkan ni, memperkasakan hidup peniaga kecil melalui proses pembiayaan. Sebelum ni kami bagi peniaga kepada peniaga makanan dekat Kuala Kubu Baru, kami bagi assistance dekat kedai mobile dan telekom. Ini semua contoh-contoh testimonial dan mereka semua ni ada dalam, sepatutnya saya tak tahu video mana satu lah tentang dia punya testimonial. Saya teruskan tentang ni, kami menjual tentang pelanggan kami. Ini testimonial saya ingat. Oops. Okey, ni yang saya terlepas. Minta maaf. Okey. So, ini saya nak terang sangat. Okey. Kepada seluruh penonton-penonton semua, ini adalah satu tawaran yang sangat baik yang aspirasi lakukan kepada semua peniaga, rakan-rakan peniaga kami. Kami panggil aspirasi ASIS. Dalam COVID-19 semakin merebak, kami tetap committed untuk menyokong tulang belakang industri ekonomi negara kita dengan aspirasi ASIS dengan peruntukan istimewa berjumlah 150 juta daripada Axiata. Kami bersedia untuk membantu pengurusan mikro kecil dan sederhana dalam mengharungi masa yang sukar ni. So bermaksud kami telah sediakan 150 juta dana untuk memberi pinjaman berkadar rendah kepada pelanggan rakan-rakan peniaga kami. So saya teruskan. Okey, apakah aspirasi ASIS ini? Aspirasi ASIS ni terma dia tiada bayaran balik untuk 6 bulan pertama. Jumlah pembiayaan daripada RM1,000 hingga RM10,000. Kadar keuntungan, maksudnya kadar charge, kadar interest yang kami kenakan kepada pengguna adalah kepada peminjam adalah 0.5% sebulan. Okey, daripada tarikh mula bayaran, bukan daripada tarikh mula pinjaman. So tempoh pembiayaan adalah 15 bulan. Bayaran balik secara automatik, direct debit dan pembiayaan syariah. Dia apa yang saya cuba, kalau kat sini mungkin tak faham, okey biar saya terangkan sepenuhnya. Okey, pembiayaan ini adalah pembiayaan selama 15 bulan. Dalam 15 bulan ini, 6 bulan pertama anda tak perlu buat pembiayaan. So, pembayaran balik anda cuma bermula pada bulan ke-7 dan seterusnya ke-15. So, bermaksud anda cuma membayar selama 9 bulan. 9 bulan didarabkan dengan kadar interest sebanyak 0.5% sebulan, bermakna anda cuma membayar sebanyak 4.5% interest kepada setiap pinjaman yang anda lakukan. Okey, 15 bulan, 6 bulan tak payah bayar, awak bayar 9 bulan yang seterusnya di belakang tu. So setiap sebulan kami charge 0.5 kali 9, so 4.5. 4.5% untuk setiap loan, untuk aspirasi ASIS. Dia adalah pembiayaan syariah. Okey. So ada
Ini. Okey. Untuk pengetahuan Cik Azmi, kita nak play video ke tidak? Saya dah ready untuk video tadi. Boleh play video lepas ni saya sambung Saya sekejap? play video sekejap Okey. Alright. So tak payah buat apa-apa ya? Tak payah. Okey. Abang, beli pisang goreng bang. Okey. Alright, silakan SB on balik video. Okey Cik Azrul, saya minta nanti saya akan teruskan dengan COVID ni pasal Onkan video sekejap. Video Cik Azmi. Saya offkan tadi sebab takut tadi. Okey, baik. Okey, so Silakan. saya akan teruskan dengan COVID ni. Lepas tu habis presentation saya minta kalau boleh Cik Azrul mainkan video saya yang selepas tu, ada 2 video lah. Itu berkenaan dengan testimonial aspirasi punya customer, boleh? Cik Azrul? Ya, boleh. Tapi saya perlukan link yang ditekan tu. Boleh hantar dekat dalam WhatsApp ke ataupun? Okey, sekejap Saya perlukan link tu sebenarnya. Okey, tak apa. Saya teruskan dulu lah. Teruskan dulu. Baik, sila. Ini aspirasi assist. So offer ni kami offer untuk buat masa ni saja sekarang. Ini memang aspirasi assist ni adalah produk yang special untuk kita cater tentang COVID punya situation. Tapi aspirasi kalau tengok kepada jumlah amount yang mungkin 10,000 tak cukup kan. So kami ada produk lain yang kami offerkan kepada peniaga kami, di mana kami panggil produk ni kami buka kepada semua orang, bukan hanya pada COVID punya time saja, dipanggil aspirasi capital. Aspirasi capital ni jumlah pembiayaan dia adalah daripada 1,000 hingga 150,000. So jumlah dia lagi besar. Tempoh pembiayaan dia 3 hingga 12 bulan. Yang ni memang kena bayar daripada awal bulan pertama lagi lah. So kami tak ada bagi 6 bulan macam tiada bayaran balik dalam masa 6 bulan pertama, tak ada. So ini memang normal produk yang kami sediakan kepada pelanggan kami. Cuma yang tadi adalah COVID assistance yang kami sediakan sebenarnya dengan COVID-19. So yang ni aspirasi capital adalah normal produk kami yang kami sediakan kepada pengguna
Jumlah pembiayaan 1,000 hingga 150,000. Tempoh bayaran balik adalah 3 hingga 12 bulan. Bayaran balik sama direct debit secara online dan ia juga adalah pembiayaan syariah. So di mana merchant atau partner Boost kami dah on board dia sebagai Boost punya merchant. Kredit di-score oleh algoritma aspirasi. Dia ada sistem dia yang menentukan kredit assessment. Setiap company dibuat kredit assessment by aspirasi punya algoritma. Lepas tu jemputan email akan diberi melalui SMS untuk peniaga-peniaga memohon melalui secara talian. Proses 3 minit diperlukan untuk proses memohon dalam talian, hanya 3 minit, proses 3 minit. Jika berjaya, pembiayaan dikreditkan selama dalam masa 48 jam. So peringatan pembayaran adalah pembayaran balik adalah secara automatik. Dia akan memberi peringatan notification kepada kita setiap bulan tentang pembayaran balik yang dia buat melalui auto debit account kita. Okay, so ini proses ni sebenarnya proses yang ada pada aspirasi capital ni, produk aspirasi capital ni, proses ni juga kami gunakan untuk tentukan aspirasi assist ni punya merchant yang diberi assistant, yang diberi pertolongan, yang menentukan merchant mana yang dapat pertolongan aspirasi assist ataupun aspirasi saya rasa ada banyak soalan. Boleh saya tengok soalan sebab ini sangat penting. Banyak bila pasal loan. Cik Azrul, boleh saya tengok soalan-soalan ke yang perlu? So saya boleh jawab soalan satu-satu sebab saya nampak macam ada banyak soalan. Hello? Cik Azrul? Okey, soalan nanti saya minta kepada organizer untuk beri soalan kepada saya supaya saya boleh jawab nanti, sebab saya tak boleh nampak soalan dekat sini ya. Jadi saya teruskan dulu. Hello. Okey. Hello Cik Azmi. Ada soalan, saya rasa ada macam banyak soalan. Soalan-soalan tu boleh jawab dalam masa 5 minit, tapi pada masa sama juga apa yang perlu jelas juga iaitu mereka ni 300 lebih ni dia ada kira boleh kata banyak soalan lah. Jadi buat masa ni mungkin kita akan bagi, kalau boleh Cik Azmi mungkin bagi kontak dan kita akan forward kepada mereka untuk selepas program, sebab mungkin kita tak sempat kita kena jaga masa. Tapi kita boleh ambil 1-2 soalan untuk kita ambil contoh lah. Silakan Cik Azmi. Okey, saya teruskan Okey, ini aspirasi contoh perjalanan digital. Contoh cara-cara memohon digitally aspirasi punya produk. So merchant terpilih akan mendapat link jemputan. So akan diberikan kepada merchant. So apabila merchant klik link tu, dia akan membawa merchant kepada satu page, aspirasi page, login page, di mana merchant perlu letak dia punya login number, nama semua untuk masukkan dalam tu. Lepas tu dia akan membawa kepada page untuk merchant pilih jumlah dan tempoh bayaran. Okay, so untuk aspirasi assist dia tiada tempoh bayaran. Dia memang dah stated 15 months. Tu kalau nak buat pembayaran awal kena tulis surat sebulan 1 month period. Itu untuk aspirasi assist. Untuk aspirasi capital dia ada nyatakan contoh berapa bulan kita nak bayar, berapa banyak amount yang kita nak pinjam. So dia agak berbeza page aspirasi assist dan aspirasi capital. So yang ni dia lebih menerangkan kepada aspirasi capital lah, dia punya perjalanan. So pilih jumlah, pilih tempoh pembayaran, klik, lepas tu dia akan bawa kita confirmkan, dia akan bawa kita kepada tempat IC. Dia bawakan page, dia terus akan bawa kita kepada page imbas IC dan hantar selfie dokumen yang lain. Okay. So
bila dah dia submit dokumen semua, dia kena buat selfie, dia kena buat EKYC. EKYC ni electronic know your customer. Customer kena verify themselves melalui digitally. Just ada buat sikit selfie saja. So yang kena pas lulus. Lepas tu kalau dah laku nombor 4 dah buat, so confirm, dia akan pergi ke page 5, direct debit dalam bank account anda. Dia akan masukkan dalam bank account anda dalam masa 48 jam bekerja. So permohonan berjaya, butir-butir kontrak akan display, so anda boleh print benda tu. So as a slip yang menyatakan slip pinjaman anda kepada aspirasi, berapa loan, berapa jumlah bayaran, berapa tempoh tenure dia. Okay, untuk dapat merchant yang terpilih, kan pada permulaan dapat merchant yang terpilih. Merchant terpilih, tak semua orang dapat assistant ni. Untuk jadi merchant terpilih, anda perlu jadi boost merchant. So di mana kami perlu boostkan anda, jadikan anda sebagai boost merchant before kami aspirasi boleh offer produk ni kepada anda. So quickly, so the process is awak anda semua kena jadi kami punya merchant dahulu, then kalau algorithm suit financial assessment lepas, insya-Allah kami akan aspirasi akan offer anda assistant based on requirement dan assessment yang dibuat oleh mereka. So main point, first thing kena register sebagai boost merchant dulu. Okay? So Cik Azrul, yang ni lah saya nak mainkan kalau boleh sebenarnya. Saya nak tengok link sekejap. Okey, ada juga soalan sambil-sambil tu. Soalan daripada Abu Bakar, boleh tak masjid NGO terima derma melalui bus? Ahli jemaah bayar melalui aplikasi, boleh tak macam tu? Boleh sangat. Kami memang banyak bekerja dengan masjid. Contoh satu, tak salah, masjid Subang Jaya. So orang donate, tak payah pakai aplikasi bus, tapi masjid tu kena diregister sebagai bus punya, macam bus punya merchant lah basically, tapi dia just receive money lah. Ya, boleh. Kami memang ada lakukan, memang kami ada buat. Okey, mungkin boleh jawab satu dua soalan sebelum kita, jadi kita akan habiskan dengan video ni, boleh kejap lagi Ya, habiskan dengan video juga. Jawab soalan dulu, silakan. Cik Azmi ada nampak soalan ke? Atau perlu saya baca soalan? Baca soalan, saya tak nampak soalan. Okey, baik. So salah satu soalannya ialah, iaitu ada yang nak, dia nak faham pasal yang 150k loan tu. Contohnya ada any support document ke, need to prepare bank statement, CTOS, CRIS. Lepas tu kalau loan approve 1000 berapa bayaran bulanan, macam tu lah. Macam-macam lah, interest berapa, lebih pada macam interest, apa tu, loan dan sebagainya. Silakan. Okey, untuk yang 150,000 tu, ataupun untuk apa sahaja yang 150,000 ke COVID assist ke, pertama sekali anda perlu jadi boost merchant. Apabila anda jadi boost merchant, kami akan require certain documentation lah untuk anda jadi boost merchant. SSM, you punya bank statement. Kami tak nak awak punya total money tu, kami nak header tu je, nak tahu awak punya bank account, nama, bank mana dan nombor account. Okay, so daripada dokumen-dokumen yang information yang awak berikan kepada kami boost untuk ambil awak sebagai merchant, dokumen tu juga kami akan gunakan submit kepada aspirasi. So berdasarkan dokumen dan penggunaan awak, penggunaan boost, perniagaan awak menggunakan boost daripada penggunaan boost daripada perniagaan awak, daripada situ kami akan buat assessment menentukan berapa banyak loan yang anda entitled, anda boleh dapat. So the documentation anda tak perlu risau pasal aspirasi ni sangat, sebab anda dah submit dekat kami masa anda nak apply jadi boost merchant. So the process is kena jadi boost merchant dulu. So we collect all the documentation, SSM, bank account, IC copy of owner, right? So from there nanti dokumen juga kami share dengan aspirasi untuk diorang buat credit assessment. So dia akan liaise dengan CTOS, CRIS just to get you punya financial statement status lah.
whether adakah entitled untuk dapat loan pada certain amount ke tak. Yes. Okey, baik. Mungkin masa tidak mengizinkan, so kita berakhir kat sini boleh Sambil Boleh. saya tontonkan ni, lepas tu lepas habis video mungkin ada sikit sebanyak nak bagi tahu nak apa tu kontak ke dan sebagainya, jadi kita akan habis kat sini. Saya akan run video, saya akan tutupkan apa tu video Cik Razmi sekejap dan kita akan onkan kita punya video sekarang. Lepas tu nanti Cik Azmi akan terangkan macam mana nak kontak sebagainya. Sedia? Okay. Okay. Right. Alright. So kalau Onkan video je. on okay. Yeah. So Alright. dengan ini saya terima kasih alhamdulillah, terima kasih MPC kerana bagi kami boost peluang untuk terangkan servis boost dan aspirasi untuk terangkan servis produk yang kami ada kepada pengguna. So jika ada sebarang pertanyaan boleh kontak saya. Saya tak sediakan saya cakap boleh kot dan sila salin lah. Boleh kontak saya dekat saya punya number 011 5 2 2 2 2 10. 2 tu 5 kali. Maksudnya 011 5 2 2 2 2 2 2 10 ataupun email kepada saya norazmi@aziatadigital.com. So NORAZMI @aziatadigital one word satu perkataan .com. So kepada ada pertanyaan lebih lanjut boleh WhatsApp saya, boleh call saya, boleh email saya tentang aspirasi atau tentang boost. Dan kepada sesiapa yang berminat nak join, nak jadi kami punya merchant, please send inquiry, hantar pada saya. InsyaAllah saya akan communicate dengan tuan-puan semua dan hantar saya punya agensi untuk bertemu dengan puan-puan lah. Okay, terima kasih Cik Azrul for the opportunity. Okay, sama-sama. Jumpa lagi, terima kasih. Sesi yang manfaat dan sangat membantu usahawan kita luar sana. So terima kasih saya daripada pihak MPC juga dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Okay, yang seterusnya Cik Faizal. Di talian ke? Silakan Cik Faizal. Ya, saya ada sekarang, Cik Azrul. Okay, dah ada. Okay, good. Okay, baik. Okay, kalau dah sedia mungkin kita teruskan dulu. Kita teruskan Alright, kalau semua dah ready kan? Kalau ready, type ready. Jadi kita nak pergi kepada yang sesi yang sangat menarik ni daripada Penet. Okay, silakan Penet. Okay, terima kasih Cik Azrul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nampak ke semua? Ya, memang nampak jelas. Okay, nampak jelas. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum sekali lagi. Salam sejahtera. Selamat pagi. Terima kasih kepada pihak MPC kerana telah memberi peluang dan ruang kepada pihak Payments Network Malaysia
untuk pihak kami memberi penerangan berkaitan dengan Duit Now QR, yakni pelaksanaan kod QR Nasional Bersepadu. Sebagai salah satu pengenalan kepada Payment Network Malaysia, yakni PayNet, pihak kami adalah pihak yang bertanggungjawab untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan e-payment Malaysia dengan mengendalikan ekosistem pembayaran dan infrastruktur utama pasaran kewangan di Malaysia. Saya percaya audiens ataupun peserta pernah mendengar nama Payments Network Malaysia, tetapi untuk pengetahuan pihak kami ni hanya di belakang tabir yang memasarkan ataupun yang mempromori ataupun yang memacu produk-produk daripada PayNet adalah pihak-pihak bank. Okey. Salah satu daripada objektif kami ataupun lebih kepada kami punya lebih kepada kalau kita refer balik kepada slide yang pertama tu, kami memproses lebih daripada 1 bilion transaksi setahun. Kami juga turut memproses sejumlah 54.8 trilion setahun. Juga terbitan bond kerajaan lebih daripada 129 bilion setahun. Dan yang terakhir, kami mengendalikan deposit bond nasional custodian untuk kerajaan bernilai 706 bilion. Saya percaya produk-produk yang kita sedang paparkan dalam slide ni, saya percaya semua peserta mungkin familiar. Kalau kita refer di hadapan, ada Duit Now, My Debit, Maps untuk rangkaian ATM, JomPay untuk pembayaran bil. Mungkin peserta ataupun Cik Azrul mungkin boleh izinkan saya nak memberi penerangan serba sedikit berkaitan dengan produk-produk yang telah pun berada di pasaran. Yang pertama, kita ada Duit Now, iaitu pemindahan dana. Mungkin kita boleh sarankan kepada peserta-peserta ataupun mungkin peserta sebagai peniaga boleh sarankan kepada pihak pengguna untuk membuat pembayaran melalui Duit Now ataupun pemindahan melalui Duit Now, yakni pembayaran boleh dilaksanakan melalui Duit Now ID. Duit Now ID terdiri daripada 5 jenis Duit Now, tetapi yang kita tekankan pada hari ini adalah lebih kepada melalui mobile number, nombor telefon tuan-tuan, ataupun melalui business registration number. Okay, so dua perkara ni boleh diguna pakai untuk membuat pemindahan dana ataupun menerima dana daripada pengguna. Seterusnya, produk yang kedua adalah My Debit, kad debit dan juga ATM. Kalau kita refer kepada beberapa tahun yang lepas, pihak bank negara telah mewajibkan kepada kesemua pihak bank untuk membuat pertukaran kad debit ataupun kad ATM supaya mempunyai logo My Debit. My Debit ni akan memberi kemudahan POS kepada pihak pengguna dan juga pihak peniaga untuk membuat bayaran dan menerima bayaran secara terminal, melalui terminal. Okey. Dan yang ketiga, rangkaian ATM Maps. Kalau kita refer white label punya ATM, sekarang ni ada banyak di dalam pasaran yang mana kalau benda ni lebih kepada sebagai interbank untuk pengeluaran duit. Yang mana kalau saya pengguna Maybank, tiada ATM ataupun ATM machine Maybank, saya boleh mengguna pakai rangkaian Maps. Selain daripada itu, produk yang keempat kita ada JomPay, pembayaran bil secara atas talian, yang mana pihak pengguna ataupun rakyat di Malaysia boleh membuat bayaran bil melalui JomPay. JomPay tersedia di lebih kurang 40 buah bank di Malaysia. Pembayaran boleh dilaksanakan melalui internet banking, mobile banking dan juga melalui ATM machine. Okey. Selain daripada itu, untuk retail division, kita juga ada mempromosikan ataupun ada menggalakkan penggunaan FPX, pembayaran secara terus, yang mana FPX ni adalah payment gateway. Kalau kita refer, Shopee mengguna pakai platform FPX, AirAsia turut mengguna pakai platform FPX untuk program e-dagang ataupun pembayaran e-dagang. Kita nak refresh sistem sebab ramai yang komen ham. So bagi saya dalam 5 to 10 second Boleh. Alright, semua bagi saya 5 to 10 second. Lepas tu saya akan onkan balik. Lepas tu kena on video dan audio balik lah. Okay, sekejap Alright, so welcome semua. So hopefully boleh nampak jelas Okay, patut je dah ready.
dan kita sedang dalam on air. Saya dah nampak attendee semua dah masuk. Okey, saya akan teruskan pada semula pada Cik Faizal. So Cik Azrul, adakah saya perlu ulang semula untuk slide daripada yang pertama? Bukan pertama, just yang macam Mana yang kita satu berhenti slide tadi? sebelum ni saja. Okey, baik. Baik. Cik Azrul, sebentar ya Cik Azrul. Ya, baik. Tak ada masalah, silakan. Tak ada masalah. Saya akan main lagu sikit. Baik. Terima kasih Cik Azrul. Cik Azrul, di dalam application window tu saya tak boleh nak nampak saya punya pilihan untuk slide tu. Saya cuba tutup slide sekejap. Baik, silakan. Tak ada masalah, kita ambil masa. Audience semua okey ke? Okey, Lord, we're back, Monkey Dance. Okay, welcome semua. Terima kasih kerana masih setia. Ini adalah hari yang terakhir. Nice lagu. Scout kata nice lagu. Saya mungkin kena ada lagu pelbagai pilihan untuk kita sementara tunggu ni. Okay, kita cuba test sekejap. Okay, dah keluar. Okey, dah keluar Cik Azrul. Saya rasa saya Dah keluar. Kita boleh sambung semula. Okay, baik. Silakan. Okey, terima kasih. Mungkin saya ulang semula untuk peserta-peserta untuk mungkin kita boleh refer kepada slide yang ketiga yang sedang saya pamerkan sekarang ni, yakni produk-produk pembayaran yang kita tawarkan ataupun yang dipacu oleh pihak Penet untuk mengaktifkan urus niaga dari akaun perbankan. Sekali lagi saya suka ingatkan pihak Penet adalah di belakang tabir. Yang akan mempromosikan produk-produk Penet ni adalah pihak-pihak bank. Yang mana pihak-pihak bank akan mempromosikan secara terus kepada pihak pelanggan. Okey, yang pertama kita ada Duit Now, pemindahan dana, yang mana Duit Now ni lebih kepada untuk membuat pindahan dana melalui Duit Now ID. Mungkin sebagai contoh, saya nak transfer duit kepada pihak Cik Azrul, saya boleh menggunakan nombor telefon Encik Azrul untuk melaksanakan pemindahan dana. Itu yang pertama. Dari segi produk kita yang kedua, My Debit, ini lebih kepada untuk penggunaan kad ATM ataupun kad debit untuk membuat pembelian melalui ataupun dengan cara meletakkan kad pada terminal yang disediakan oleh peniaga. Yang ketiga, dari segi rangkaian ATM. Kalau contoh saya adalah pemegang kad CIMB Bank, saya nak pergi keluar duit, singgah di Petronas, hanya ada rangkaian Maps. Jadi saya pengguna, saya boleh mengeluarkan duit melalui rangkaian Maps. Itu produk kami yang ketiga. Produk kami yang keempat adalah JomPay untuk pembayaran bil. Kalau kita refer di negeri Pantai Timur, sebagai contoh di Pahang, Kelantan dan Terengganu, boleh melaksanakan pembayaran utility bill, duit api, duit air mengguna pakai JomPay, sebab JomPay ni dia tersedia di internet banking, mobile banking ataupun bank untuk 40 buah bank di Malaysia. Selain daripada itu, kita ada FPX. Mungkin semua orang familiar dengan FPX. Apabila nak membeli tiket, flight ticket AirAsia katakan, dia akan redirect kepada FPX punya sistem. Ataupun nak membeli online melalui Shopee, dia akan redirect kepada FPX sistem. Selain daripada itu, kita ada direct debit, kutipan bayaran berulang. Sebagai contoh, sekiranya peminjam PTPTN hendak melaksanakan pembayaran balik PTPTN secara direct debit. So, pihak PTPTN akan menolak daripada akaun peminjam tadi secara berterusan sehingga pinjaman tersebut selesai. Dan yang terakhir sekali adalah IBG dan juga instant transfer. Selain daripada itu, untuk large value payment, kita juga menyediakan eSpeak, rentas dan juga fast. Yang ini adalah terdiri daripada ataupun tergolong kepada large value payment. Okey, teruskan dengan slide kita yang seterusnya. Fokus kepada kod QR ataupun dalam segi konteks bahasa Inggerisnya
kita familiar menggunakan pakai perkataan QR code yang mana ia memberi maksud quick response. Dia adalah sebagai contoh adalah tanda dagangan sejenis metrik barcode yang mana dalam barcode tersebut dia akan mengandungi maklumat-maklumat yang perlu dipamerkan, yang perlu disampaikan oleh pengeluar. Sebagai contoh, apakah reference number, apakah amount. So dua perkara ni akan dipamerkan melalui matrix barcode berkenaan. So QR code ataupun kod QR ni dia terdiri daripada, kalau kita refer rajah di sebelah kiri tu kan, ada logo QR tu adalah warna-warna hitam dan belakang dia tu, latar belakang dia berwarna putih. Yang ini boleh dibaca menggunakan imbasan kamera. Saya percaya dalam industri sekarang ni, QR code ni bukan hanya diguna pakai untuk nak membuat kutipan bayaran. Kadang-kadang lebih kepada untuk nak buat pemasaran. Sebagai contoh, saya terima melalui WhatsApp, saya buka satu link, akan dipaparkan satu QR code. Bila saya scan, dia akan redirect kepada website peniaga tadi. Tetapi dalam konteks hari ini, sukacita saya nak maklumkan, kita fokus kepada pembayaran ataupun penerimaan bayaran melalui Duit Now kod QR. Okey, saya sentuh sedikit dalam situasi ataupun ekosistem semasa yang mana kita percaya peniaga kalau boleh dia nak offer kaedah ataupun mod pembayaran yang orang kata secara menyeluruh kepada kesemua pelanggan. Okey, sebagai contoh, boleh membuat bayaran secara pindahan dana ataupun mungkin menerima bayaran secara cash. Untuk e-payment, dia akan lebih kepada untuk nak mempromosikan pembayaran secara atas talian. Sebagai contoh, menggunakan pakai Maybank QR Pay ataupun memberi fokus kepada e-wallet yang ada di pasaran, e-dompet, yang mana sebagai contoh kita ada Grab, kita ada Boost, kita ada Touch and Go. So sebagai pengguna, contoh kalau saya ada account dengan Grab, saya hanya buka aplikasi Grab, QR code yang dipamerkan oleh pihak peniaga tadi, saya datang, saya scan, saya key in amount dan saya lengkapkan bayaran. Tetapi sebagai Boost, saya perlu ada account dengan Boost. So pihak peniaga perlu pamerkan QR code Boost, perlu letak di hadapan kaunter. So sebagai pengguna Boost, saya kena datang dan scan QR berkenaan, lengkapkan bayaran. Dan begitu juga dengan Maybank QR Pay ataupun Touch and Go e-wallet. Sorry. So sebagai kesimpulan apa yang boleh kita bincangkan berkaitan dengan kaedah semasa mod pembayaran di Malaysia sekarang ni, yang pertama, peniaga tadi dia perlu berhubung dengan beberapa permoleh. Pemeroleh ni maksudnya yang bank ataupun e-wallet yang menyediakan QR code di pasaran. Itu yang pertama, perlu berhubung dengan beberapa permoleh. Yang kedua, dia perlu memaparkan ataupun mempamerkan QR code ataupun kod QR itu di setiap ataupun di hadapan kaunter tadi. Okey, sebagai mod untuk memberi kemudahan pelanggan membuat bayaran. Dari segi pengalaman kepada pelanggan pula, pelanggan dia perlu mempunyai beberapa aplikasi dan yang paling penting, dana mesti mencukupi untuk melengkapkan bayaran. Okey, itu adalah trend semasa ataupun ekosistem semasa pembayaran melalui QR code di Malaysia. Jadi, sebagai contoh, kalau kita pergi kepada peniaga yang mempromosikan kutipan bayaran ataupun mod pembayaran secara online ataupun atas talian, kita boleh refer pada rajah kat hadapan ni ataupun slide yang saya sedang pamerkan ni. Ada terdapat lebih kurang 5 jenis QR code. 5 jenis QR code seolah-olah dia mengambil tempat di hadapan kaunter supaya memberi kemudahan kepada pelanggan. Alangkah baiknya sekiranya hanya satu QR code yang standard dipamerkan di hadapan kaunter peniaga. Saya rasa itu adalah lebih make sense kepada peniaga. Dan dalam masa yang sama, untuk pengalaman pengguna hanya perlu membuka e-wallet yang difikirkan bersesuaian dan boleh scan QR code yang standard tadi. Dan ini akan memberi lebih kemudahan kepada pelanggan dan juga memberi kemudahan kepada pihak peniaga. Okay, so kalau kita refer, banyaknya e-dompet. Yang mana satu yang perlu diguna pakai? Banyak betul apps yang perlu kita nak download. Sebagai peniaga pula, terlalu banyak QR code yang perlu kita pamerkan dan terpaksa berhubung dengan beberapa permoleh untuk nak mempamerkan QR code yang berkaitan.
Jadi pada sesi pada hari ini ya tuan-tuan, kita akan memberi lebih fokus kepada satu QR code ataupun kod QR yang kita panggil sebagai Duit Now QR. Saya percaya Duit Now, saya terangkan lagi sekali. Duit Now dia ada dua. Yang pertama Duit Now untuk funds transfer, pindahan dana. Yang ini adalah Duit Now QR. So kalau kita refer ke hadapan ni, slide yang kiri, gambar rajah tu ada Duit Now QR. Kita ada nama peniaga, nama permoleh. So yang ini kita panggil sebagai Duit Now QR Standard Nasional Malaysia, yang mana yang ini Duit Now QR ni ditubuhkan oleh PNET di bawah rangka kerja ICTF yang dikeluarkan oleh pihak Bank Negara. Yang mana objektifnya adalah dengan Duit Now QR ni, pelanggan dia boleh membuat bayaran daripada mana-mana aplikasi telefon mudah alih bank ataupun mana-mana e-dompet yang menggunakan platform Duit Now. Jadi kelebihan ya tuan-tuan kepada pihak peniaga, yang pertama hanya perlu memaparkan satu kod QR yang standard untuk menerima bayaran, dan setiap aplikasi bank dan e-dompet boleh melaksanakan bayaran. Okey. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, semua bank dan e-dompet terkemuka di Malaysia yang akan pakai Duit Now QR, insya-Allah kita cuba ikhtiarkan dalam tahun ni. Okey, itu maklumat untuk kesemua peserta. Okey, bagaimanakah kaedah penggunaan Duit Now QR? Saya percaya peserta-peserta mungkin mempunyai pengalaman pakai kod QR Grab, Boost, Touch 'n Go ataupun QR Maybank sebagai contoh. Jadi pihak pelanggan tadi apabila dipamerkan kod QR tadi, sebagai contoh dalam konteks sekarang ni saya tengah tekankan kepada Duit Now QR ya. Pihak peniaga hanya perlu mempamerkan Duit Now QR di hadapan kaunter sebagai contoh. Pihak daripada pelanggan sama ada dia akan pakai daripada bank aplikasi ataupun e-dompet aplikasi, open aplikasi berkenaan, cari scan ataupun scanner ataupun imbasan, pergi kepada Duit Now QR tadi, imbas. Selepas imbas, dia akan keluar dia akan naik kepada page untuk nak lengkapkan pembayaran. So dalam maklumat tu sepatutnya akan tertera nama peniaga berkenaan, kemudian kita perlu lengkapkan amount dan kita pilih jenis akaun yang nak diguna pakai. Jadi pembayaran tu boleh dilaksanakan melalui akaun simpanan, akaun semasa ataupun kredit kad. Selain daripada itu, pengguna juga boleh pakai akaun e-dompet untuk melengkapkan pembayaran. Dan yang paling penting sekali, pembayaran melalui Duit Now QR, peniaga akan menerima bayaran serta-merta sebab settlement adalah real time. Okey, itu adalah dari segi penggunaan Duit Now QR secara high level proses ya. Kemudian saya teruskan ya, langkah kehadapan dengan Duit Now QR ni. Sebagai peniaga, yang pertama sekali hanya perlu melantik ataupun berhubung dengan satu pemoleh ataupun kita panggil sebagai acquirer. So acquirer ni mungkin dia akan terdiri daripada acquirer pihak bank ataupun acquirer pihak e-dompet tadi. Dan Duit Now QR perlu dipamerkan di hadapan cashier tadi ataupun di hadapan kedai yang berkaitan. Dan bank-bank ataupun e-dompet yang akan menyertai ekosistem Duit Now ni, kalau kita refer pada slide, ada terdiri daripada dua jenis. Yang pertama dari segi pihak bank, kita refer ke hadapan, ada Agrobank, Alliance, M-Bank, CIMB, ICBC, kita ada Maybank, MBSB, RHB. So boleh dikatakan kesemua bank ada di dalam ekosistem yang akan ekosistem Duit Now ni. Dan pada masa akan datang, pihak PNET juga dalam bekerjasama dengan pihak e-wallet ataupun e-dompet. Sebagai contoh, kita boleh refer, kita ada Grab, Digi, ada Boost, ada Shopee, Finances, kemudian kita ada BigPay dan juga Touch 'n Go. So yang ini insya-Allah dari segi pengaktifan penggunaan Duit Now tu kita tengah dalam perbincangan dengan pihak-pihak e-wallet. InsyaAllah kita cuba untuk mendapatkan beberapa e-wallet untuk nak go live by this year. Dan
sebagai pelanggan, berapa banyak pelanggan yang ada kat Malaysia ni? Kalau kita refer, ada lebih kurang 24 juta pelanggan bank-bank dan e-dompet secara tak langsung. Apabila Duit Now QR ni telah diaktifkan, peniaga mempromosikan kutipan bayaran melalui Duit Now QR, automatically 24 juta pelanggan bank dan juga e-dompet ni boleh melaksanakan bayaran kepada peniaga secara Duit Now QR code. Okey. Dan yang paling penting untuk pelanggan ni perlu memuat turun satu sahaja aplikasi bank atau e-dompet untuk mengguna pakai Duit Now QR. Okey, saya patah balik satu slide ke hadapan ya. Mungkin ada orang yang bertanya, bagaimana peniaga nak menerima orang kata update berkaitan pembayaran yang telah berjaya. Perkara ni perlu berhubung dengan pihak bank. Kebiasaannya pihak bank ataupun e-wallet ni dia ada merchant apps. Daripada merchant app tu mungkin peniaga boleh menghantar SMS untuk update peniaga ataupun melalui email address ataupun melalui push app notification untuk real time notification kepada pihak peniaga untuk memberi pengesahan pembayaran daripada pembeli tadi telah berjaya. Dan sekali lagi saya ulang, perlu berhubung dengan pihak acquirer sama ada bank ataupun e-dompet untuk nak berbincang bagaimana kaedah penerimaan selepas pembayaran telah berjaya, notifikasi tadi ya. Okey, pendaftaran peniaga untuk Duit Now QR. Kita ada dua jenis yang sekarang ni, kalau kita refer kepada, bukan dua jenis, sorry, kita ada dua jenis kiri dan kanan tu ya. Pendaftaran perniagaan, kalau kita refer langkah yang pertama sekali, pihak peniaga perlu berhubung dengan acquirer ataupun pemeroleh ataupun bank pilihan anda untuk mendaftar. Okey, dari segi proses pendaftaran, pihak bank akan ataupun e-dompet tadi akan memberi orang kata guideline dari segi kos yang terlibat pun dengan pihak bank ataupun pemeroleh tadi. Okey, dari segi agreement turut disertakan ataupun disediakan oleh pihak pemeroleh ataupun bank pilihan peniaga tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, perlukan satu kod QR khas daripada pemeroleh ataupun bank anda yang mana berbincang dengan pihak bank tadi. Sebagai contoh, kalau saya patah balik slide yang ke-7 tadi, so lebih kurang macam ni bentuk Duit Now standard QR yang perlu dipamerkan. Dia ada Duit Now logo atas tu, ada satu kod QR, bawah tu sebagai contoh nama peniaga, mungkin saya letak kat sini Pi Kingdom contohkan. Dan di bawah tu adalah bekerjasama accepted participating banks ataupun e-wallet, nama bawah tu. Sebagai contoh, melantik Maybank ataupun HSBC ataupun RHB. Tu perlu diletakkan di bawah tu. Yang ini tuan-tuan ataupun peniaga ataupun peserta tak perlu risau. Hanya berbincang dengan pihak bank akan bantu untuk nak dapatkan kod QR khas daripada untuk dipamerkan di kaunter tuan-tuan. Dan langkah yang ketiga, pamerkan Duit Now QR untuk mula menerima pembayaran. So mengguna pakai standard Duit Now QR tadi, jadi dah tak perlu lagi untuk nak mempamerkan QR code daripada aplikasi yang berbeza sebab aplikasi tadi turut menyertai ekosistem Duit Now di masa akan datang. Okey, dari segi faedah Duit Now QR kepada peniaga, yang pertama sekali saya percaya kos amat kompetitif yang akan ditawarkan oleh pihak pemeroleh ataupun bank pilihan anda, yang mana peniaga boleh berbincang untuk membincangkan berkaitan dengan kos-kos yang terlibat. Okey. Yang kedua, masa penyelesaian lebih pantas. Maksudnya sekarang ni dari segi settlement, sebab benda ni adalah consider real time punya settlement. So apabila pembayaran tadi telah berjaya, maka pihak peniaga akan secara terus dapat orang kata fund ataupun duit pembayaran daripada pelanggan tadi. Dan yang terakhir sekali, penerimaan yang amat meluas untuk ekosistem Duit Now QR, yang mana saya nyatakan awal tadi terdapat lebih kurang 24 juta pelanggan yang mengguna pakai aplikasi bank ataupun e-dompet di Malaysia. Jadi sekiranya tuan-tuan mengguna pakai Duit Now QR, secara tak langsung pelanggan-pelanggan tadi boleh mengimbas Duit Now QR code tuan-tuan untuk melaksanakan pembayaran. Tetapi dari segi pendaftaran perniagaan ni, dia akan tertakluk kepada syarat pemeroleh ataupun syarat-syarat bank yang akan dikenakan. Jadi kita sarankan berbincang dengan pihak bank ataupun pihak pemeroleh pilihan tuan-tuan. Okey.
Jadi saya rasa Encik Azrul, dari segi pihak PNET itu saja penerangan yang kita berikan untuk sesi pada kali ini. Encik Azrul. Encik Azrul. Encik Azrul. Alright. Terima kasih dan terima kasihlah pada yang dah join ni sekejap. Saya sedang tukar pada setting kita. Sebab tadi sebenarnya saya dengar tengah rancak asalnya tadi. Jadi kita pun bagi ruang yang sepatutnya pada ni. Terima kasih banyak-banyak. Ada apa-apa soalan tak? Mungkin boleh kita jawab certain soalan ataupun soalan-soalan yang sepatutnya. Okey, silakan kalau ada soalan yang mungkin kita boleh kongsikan sekali. Okey, sila. Ada yang tanya macam mana nak mohon duit now. Boleh ke QR Pay ni saya letak sebagai option untuk pembayaran secara online di portal. Jadi kebanyakan ni sebenarnya yang soalan saya nampak ni sekarang ni. Okey, kebanyakan soalan ni saya nampak ialah lebih kepada tak faham macam mana penggunaan dan juga aplikasi lah. Okey. Contohnya ada yang tanya duit now ni bukan public bank product ke? Dia jadi soalan-soalan yang kepada tu. Duit now lebih kepada pemindahan dana menggunakan ni yang tolong jawab. Terima kasih ada yang tolong jawab juga. Jadi saya nampak ni mungkin kita boleh, sebab soalan ni juga dibantu oleh nampaknya dekat sini. Saya banyak dah dijawab. Okey, Cik Faizal mungkin boleh bagi kata-kata yang terakhir ataupun sebagainya. Silakan sebelum kita tutup dengan Cik Fazwin hari ni. Silakan. Okey, terima kasih Encik Azrul. Sekali lagi kalau saya refer kepada soalan-soalan yang telah dikemukakan, mungkin daripada pihak kami, ada kolik kami yang telah membantu untuk memberi jawapan tadi. Dari segi sekiranya memerlukan bantuan ataupun untuk nak memberi pemahaman lebih lanjut bagaimana kaedah untuk nak membuat orang kata untuk menggunakan pakai duit now QR ni sebagai peniaga, boleh berhubung dengan bank-bank pilihan. Sebagai makluman untuk tuan-tuan, mungkin saya boleh kongsikan sebagai acquiring bank, pihak bank acquiring yang telah bersedia adalah Public Bank, HSBC, Bank Muamalat, M-Bank dan juga RHB Bank. Maksudnya boleh berhubung dengan 5 bank ni dahulu. Selebihnya bank-bank berkenaan akan go live by tahun ni juga. So lepas ni mungkin lepas bulan 6, lepas MCO ni boleh berhubung dengan pihak-pihak bank kegemaran tuan-tuan untuk bertanyakan berkaitan kaedah bagaimana untuk nak apply now QR sebagai salah satu mod pembayaran ataupun kutipan bayaran kepada pengguna. Jadi dari segi pihak PNET, terima kasih sekali lagi kepada Encik Azrul kerana telah memberi ruang kepada peluang kepada kami. So ada yang nak minta kontak ni. Macam mana nak kontak ni? Semua tak sabar. Macam mana tu? Okey, macam ni. Kalau ikutkan Encik Azrul, dari segi pengguna, saya reiterate balik berkenaan dengan slide saya tadi ataupun presentation saya tadi. Yang pertama, pihak PNET ni adalah di bahagian belakang. Jadi tidak perlu nak kontak-kontak. Tak perlu nak kontak PNET, tetapi sekiranya perlu untuk membuat orang kata pertanyaan, sekiranya bank kegemaran tu belum ready katakan. So mungkin boleh ajukan pertanyaan tu kepada email berkaitan biz.retail@pnet.my. Okey, biz.retail@pnet.my. PNET PNET.my. Okey, alright, baik. Okey, terima kasih kepada Cik. Betul. Okey, terima kasih kepada Cik Faizal kita. Cik Fazwin dari talian ke? Silakan. Okey, sama-sama. Saya nak test je. Okey. Alright. Okey, terima kasih banyak-banyak Cik Faizal. Kita jumpa lagi. Sementara Cik Fazwin sama-sama. Cik Fazwin bersedia ni, saya akan ceritakan sedikit lah. Okey, pada masa sama juga, terima kasih banyak-banyak kepada anda yang juga hadir program ni. Dan saya minta Cik Fazwin untuk selenggara sikit apa yang patut
daripada awal tadi terutamanya untuk kaji selidik. Selepas tu saya akan tutup program ni selepas ni. Okey, silakan Cik Fazrul dulu. Okey. Terima kasih Cik Azrul. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera sekali lagi ya. Kita berjumpa lagi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan telah enjoy dengan pembintangan hari ini dan dapat mempelajari sesuatu yang baharu. InsyaAllah boleh membantu dalam perjalanan transformasi digital perniagaan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh speaker hari ini dapat dimanfaatkan untuk membantu operasi perniagaan anda semua. Jadi saya ingin memberi sedikit update tentang kajian soal selidik kita. Setakat ini kita sudah ada dalam 100 respon. Terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang soal selidik ini. Segala maklumat dan maklum balas yang diberikan kami amat hargai. Jika ada yang masih belum berkesempatan untuk mengisi borang soal selidik ini, boleh lagi mengisi, boleh akses melalui QR code yang dipaparkan di skrin ataupun menggunakan link di bawah. Jadi seperti biasa kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi borang soal selidik ini akan membantu banyak-banyak pihak MPC untuk memahami keperluan dan juga minat SME. Jadi saya ingin ucapkan terima kasih atas kesudian anda semua untuk mengisi borang soal selidik ini. Dan satu lagi, untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, selepas ini pihak admin akan emailkan satu lagi borang iaitu borang maklum balas webinar ini. Jadi ini lain ya, ini borang ini adalah bagi pihak penganjur untuk dapatkan pandangan peserta-peserta tentang topik-topik yang kita telah bincangkan dan juga speaker-speaker yang kita ada sepanjang 4 hari sesi webinar ini. Kami juga ingin tahu perkhidmatan digital yang mana yang tuan-tuan dan puan-puan paling minat untuk guna pakai dalam perniagaan selepas ini. Okey. Jadi nanti-nantikan email daripada pihak admin. Okay. Akhir sekali saya harap tuan-tuan dan puan-puan yang telah mendengar sesi pada hari ini dan juga pada 3 hari yang sebelum ini dapat mula dengan transformasi digital anda. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di masa yang akan datang. Okey, terima kasih. Puan Fazrin. Ya, saya. Ada yang bertanya daripada Yatli dia kata yesterday already done. Do we still resubmit? Macam mana tu? No. So if you already fill up the survey, you don't need to fill it up again. Ini hanya yang masih belum berkesempatan untuk mengisi sahaja. Okay, yang dah mengisi, terima kasih banyak-banyak. Okay, itu sahaja Encik Azrul. Okay, terima kasih banyak-banyak Cik Fazrin. Okay, jumpa lagi insyaAllah dalam akan datang dan sebagainya. Okay, Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi. Okey, sekarang sudah boleh kata tamatlah program kita dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada anda semua khususnya. Bukan senang sebenarnya untuk bagi satu komitmen untuk fokus selama 4 hari berturut-turut. Mungkin ada yang masuk dalam perjalanan, mungkin juga ada yang masuk sebelum ni. Tapi apa yang paling penting ialah kita dapat ilmu dan ilmu ni sebenarnya yang membolehkan kita ni jadi seorang usahawan yang lebih berjaya. Dan terima kasih banyak-banyak. Saya tahu ada daripada Terengganu, daripada Perlis kan, daripada Sabah, daripada Sarawak kan, daripada Kedah, daripada Selangor kan, daripada Negeri Sembilan, daripada Melaka, daripada Johor kan, daripada Perak, daripada Ipoh kan, dan macam-macam lagi kan, daripada Pulau Pinang khususnya juga. Dan terima kasih banyak-banyak dan semoga jumpa lagi. Mana-mana yang perlukan email, perlukan update daripada slide dan juga tu kita akan emailkan dan insyaAllah kita akan bantu anda semoga lebih baik dan juga berjaya. Dan pada sama juga saya harap anda boleh juga war-warkan juga program daripada MPC khususnya. Ini adalah kerana ini adalah tajaan juga MPC dengan productivity nexus for retail and F&B. Jadi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak untuk anda yang sebenarnya secara tak langsung memberi sebenarnya satu semangat dan inspirasi dan juga aspirasi kepada yang lain. Terima kasih pada speaker kita kan daripada macam-macam pihak dan juga terima kasih pada Puan Fazila kan, Dr. Mazrina, kita punya YB kita Tuan Azman dan Datuk Abdul Latif, dan terima kasih banyak-banyak pada semua dan semoga kita jumpa lagi dalam akan datang dan salam hormat dan Assalamualaikum. Terima kasih dan apa-apa feedback boleh terus email, ada admin email pun ada dan juga ada email pada Kak Ila ataupun Puan Fazila nanti. Okey? So jumpa lagi dan salam hormat dan Assalamualaikum. Ada yang tanya pembentangan ni, ada grup Telegram ke akan dibuat oleh PUIM? Grup Telegram PUIM sahaja. Untuk MPC dan sebagainya memang berbeza. Kita punya adalah
memang usahawan kita dalam tu, tapi pada sama juga pada yang lain juga mungkin ada yang terlibat melibatkan daripada program-program yang lain. Slide semua kita akan hantar, Yakli. Terima kasih semua, terima kasih Nur Suraya, Nur Samsul kan. Juga terima kasih juga pada Abdul Hafiz kan. Terima kasih pada tim saya juga, Wan, Mira dan juga yang lain-lain. Saya sangat berterima kasih sebab ini adalah sebenarnya satu yang kita cuba establish ataupun kita cuba buat dalam kita punya nexus yang berada di MPC, dan MPC sebenarnya sedang bantu you dalam keadaan PKP ni supaya meningkatkan produktiviti dan juga bukan saja berada dalam ni. Dan terima kasih juga kepada FB Perbadanan Produktiviti Malaysia Wilayah Utara, Dr. Rina akan upload ke situ untuk slide. Sila ke FB juga untuk Malaysia Wilayah Utara. Terima kasih banyak-banyak semua dan Assalamualaikum dan selamat, sampai jumpa lagi. All the best kan. Semoga menjadi usahawan yang berjaya dan kaya dan bahagia. Okey, jumpa lagi dan salam hormat.